اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. أستغفر الله إن الله كان توابا. 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 أستغفر الله إن الله كان
كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi berada dalam penafsiran surah Al-Mumtahinah. Surah yang ke-60 pada juzuk yang ke-28. Pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Ayat yang kita bacakan ini menjelaskan hubungan orang-orang Islam dengan bukan Islam. Sama ada mereka ini ahli kitab atau majusi atau selain daripada itu. Allah memberi satu gambaran yang jelas kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana muamalah orang beriman dengan bukan Islam. Pada dua asas yang penting. Yang pertama ialah berlaku baik. Tutur katanya, perbuatannya, pertolongannya. Dan yang kedua ialah berlaku adil. Dalam undang-undangnya. Dalam haknya. Dan semua perkara yang disebut sebagai prinsip keadilan untuk manusia semuanya. Kemudian dalam ayat yang kita bacakan ini juga Allah menjelaskan sebagai penegasan pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh kita baca sebelum ini. Itu larangan bertemankan, bersahabat, menjadikan orang-orang kafir sebagai orang kepercayaan, menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai golongan untuk meminta bantuan. Itu golongan-golongan yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam, yang benci Islam. Yang mereka berusaha untuk menyakiti umat Islam dengan perkataan dan perbuatan mereka, bahkan berusaha untuk mengeluarkan orang Islam daripada negara mereka. Kerana konsep ataupun dalam Islam, sesiapa pun boleh duduk dalam negara Islam. Tiada larangan untuk duduk dalam negara Islam. Sebab itu dalam negara Islam ada pelbagai bentuk etnik. Dan mereka diberikan hak mereka. Hak beragama, hak bermasyarakat, hak bersosial, hak berekonomi. Tanpa diskriminasi. Manakala orang Islam pula, sebagaimana kita jelaskan, bila mereka mendiami negara-negara bukan Islam, mula hak mereka menjadi golongan kelas kedua. Sudut pendidikan, sosial, bahkan dalam hak beribadat dan lain-lain. Itu yang dilihat di kebanyakan negara. Tanpa kita menafikan ada negara yang beri hak kepada orang Islam. Tapi pada kebanyakan negara, sifat prejudis dan pelbagai bentuk. Maka Allah menyebut larangan muamalah orang kafir pada golongan-golongan yang membenci, yang memerangi,
golongan yang cuba mengeluarkan orang Islam daripada tanah air mereka. Apatah lagi yang cuba mengambil tanah air orang Islam. Maka inilah yang dilarang. Baik, kita lihat ayat ini satu persatu bagaimana Allah menjelaskannya dan sebab turun ayat ini. Kata ulama sebab turun ayat ke-8. Diriwayatkan daripada Ahmad, Bukhari, Muslim daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma qalat qadimat ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy id ahadu fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah inna ummi qadimat wa hiya raghibatun afa asiluha qala na'am sili ummaki fa anzalallahu ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Diriwayatkan kata Asma binti Abi Bakri, ibuku datang ke Madinah dalam keadaan dia masih musyrik, yang menyembah berhala. Selepas perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, ibuku datang ke Madinah. Lalu aku mendatangi Nabi SAW, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, ibuku datang dalam keadaan rindu kepada aku. Dia datangi, wahai gharibah, rindu pada aku, lama tak jumpa. Afa asiluha, apakah aku boleh menerima kunjungannya, menghubungi silaturahimnya? Kata Nabi SAW, na'am, sili ummaki, boleh hubungkan silaturahim kamu dengan ibu kamu. Maka turun ayat ini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tiada larangan kepada kamu untuk berlaku baik, berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu di kalangan bukan Islam. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, Hakim dan juga lain-lain. Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qadimat Qutailah binti Abdul Uzza ala ibnatiha Asma binti Abi Bakr bihadaya Sonab wa Aqid wa Sumun wa hiya musyrikah. Fa'abat Asma an taqbala hadiyataha atau tadkhulaha baitaha hatta arsalat ila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ansali an hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu fa amaraha an taqbala hadayaha wa tadkhulaha an taqbala hadayaha wa tadkhulaha manzilaha fa anzalallahu ta'ala la yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din al-ayah. Diriwayatkan seorang wanita namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Dia adalah ibu kepada Asma binti Abi Bakri. Dalam hadis saya tak sebut nama dia. Hadis kedua dia sebut namanya Qutailah. Ibu kepada Asma binti Abi Bakri. Bawa hadiah yang banyak. Ini antara isteri Abu Bakar yang bercerai. Yang bercerai dengan Abu Bakar. Kita tahu Asma ialah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Daripada isterinya bernama Qutailah yang telah diceraikan. Kerana musyrikah, kafir. Maka wanita ini datang menemui anaknya. Bawa hadiah. Bawa kuih-kuih. Bawa buah-buah. Dalam keadaan dia masih kafir. Lalu Asma enggan menerima pemberian ibunya. Atau membenarkan ibu masuk ke rumahnya. Sehinggalah dia bertanya kepada Aisyah. Supaya bertanya kepada Nabi SAW apakah hukumnya. Boleh tak terima hadiah orang kafir. Dan hadiah daripada ibunya sendiri. Dan boleh tak izinkan mak dia masuk ziarahnya. Lalu kata Nabi SAW supaya Asma menerima pemberian hadiah orang kafir. Pemberian ibunya. Dan membenarkan ibunya masuk. Maka turun ayat ini. Allah tidak melarang kamu wahai orang beriman untuk berlaku baik kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memusuhi kamu dan tidak ingin mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Boleh terima hadiah, boleh ziarah. Sebagaimana dia diziarahi, dia menziarahi dan boleh diziarahi. Baik, ini hukum umum atas sebab turun ayat ini. Kalau kita lihat dalam penafsirannya bila Allah menyatakan la yanhaakumullah, Allah tidak melarangkan. Anil ladzina lam yuqatilukum, untuk kamu berlaku baik kepada orang yang tidak memerangi kamu fiddin, yakni memerangi agama kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak menzalimi kamu dengan ingin mengeluarkan kamu dari negara kamu. Antabarruhum, untuk kamu berlaku baik pada mereka. Yang dimaksudkan berlaku baik kepada mereka ialah menolong mereka, menghubungkan silaturahim,
memberi manfaat kepada mereka selaku jiran, menerima mereka sebagai tetamu, menziarahi mereka ketika sakit, bahkan mengiringi mereka ketika mana hari kematian mereka. Maka ini termasuk albir. Kerana itu diriwayatkan Hasan Basri, bila jiran bukan Islamnya meninggal dunia, maka dia mengiringi jenazah tersebut. Kerana ialah jiran. Dan Abdullah bin Amri bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bila mana disembelih kambing, dia akan serahkan sebahagian daging kambing itu kepada jiran Yahudi. Bahkan dia mengingatkan banyak kali kepada khadamnya supaya jangan lupa jiran kita sebelah tu yang merupakan Yahudi. Lalu ditanya kepadanya, kenapa bersungguh sangat nak ingat jiran sebelah kafir tu? Dia kata, kerana aku teringat satu hadis Nabi SAW, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril sentiasa mengingatkan aku. Abdullah bin Umar bin Amri bin Al-As meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, Jibril sentiasa ingatkan aku supaya berlaku baik kepada jiran, sehingga aku menyangka jiran itu boleh mewarisi harta pusaka. Dek baik ataupun rapat dengan jiran. Kerana itu aku berpegang dengan hadis ini untuk berlaku baik pada jiranku Yahudi. Maka bila disembelih maka diberikan. Maka ini menunjukkan perkataan albir, buat baik. Dan termasuklah menerimanya sebagai tetamu. Tiada larangan menerima sebagai tetamu. Atau bertamu di rumahnya. Kalau kita pergi rumah bukan Islam yang tak musuh Islam, kita ziarah dia sebab dia sakit ke? Atau kita ziarah kalau dipanggil kita buat jamuan itu dan ini kita pergi. Yang tidak melibatkan upacara agama. Saja dia buat jamuan sebab naik pangkat ke dan kita pergi. Maka tidak salah, ini termasuk dalam makna husnul jiwa. Maka berlaku baik itu dalam semua perbuatan secara umum. Dan juga Allah Ta'ala menyebut berlaku adil. Yang dimaksudkan berlaku adil secara perundangan. Termasuk tidak menyakitinya, tidak memukulnya, tidak menghinanya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia tidak selesa. Dilarang sama sekali. Bahkan membebaninya dengan kerja di luar kemampuannya. Dan itu kita lihat bagaimana sifat berbuat baik. Kita akan selusuri secara ringkas. Daripada perbuatan Nabi SAW, pada Khulafa Ar-Rasyidun, sampailah perbuatan para sahabat dan para pemimpin Islam sepanjang zaman. Berdasarkan nas dan wakil. Nas memerintahkannya. Kerana secara umum, atau kalau orang bukan Islam mengucapkan salam kepada kita, kita hendaklah jawab. Jumhur ulama menyatakan, kalau orang bukan Islam beri salam, maka wajib jawab. Hanya sebagai ulama yang menyatakan sunat jawab. Paling mudah menjawab wa'alaikum. Sebagian mereka menyatakan boleh menyebut wa'alaikumussalam. Lihat bagaimana bukan Islam itu memberi salam. Kalau ikhlas dalam memberi salam, Assalamualaikum, maka boleh jawab wa'alaikumussalam. Walaupun sebagian ulama kata cukup dengan pendek, iaitu wa'alaikum. Maka ini di antara perkara yang kita lihat Islam membenarkan ruangan tersebut, menyambut salam mereka. Kalau ucapan salam-salam yang biasa juga kita jawab. Jadi kita bukan mengisyaratkan pemusuhan secara total atau secara umum kepada semua. Kalau kita dah sebut orang bukan Islam ni ada dua kelompok dan dua golongan. Kita kena membezakannya. Hatta kita lihat orang bukan Islam terhadap kita pun berbeza. Ada sebahagian yang memusuhi kita. Ada tidak. Bahkan bila peristiwa di Gaza, ni anak perempuan kepada timbalan ataupun kita kata timbalan Presiden Amerika, Kamala Harris. Anak perempuan pada suami dia, anak tiri lah. Masuk dalam kelompok yang kutip derma untuk Gaza. Walau anak perempuan, ni timbalan Presiden kepada Biden ni, perempuan dia punya timbalan Presiden dia. Nama Kamala Harris. Dia kahwin dengan lelaki dan ada anak perempuan tu, anak tiri. Dia yang buat tabung mengutip derma untuk Gaza. Dia mention tu nama Gaza. Sehingga menjadi suatu keriuhan di Amerika beberapa hari ni. Kenapa dia sokong Gaza? Walhal latar belakang dia juga Yahudi. Latar belakang dia Yahudi. Tapi dia kutip satu fund yang telah, dia di antara orang yang termasuk dalam tu. Walaupun fund tadi diasaskan oleh komuniti Palestin di Amerika. Tapi dia termasuk salah seorang ni. Sehingga menjadi suatu kebingungan masyarakat.
Kita tahu bahawa di kalangan bukan Islam ada yang simpati dengan Islam. Ada simpati. Mereka tidak bermusuh sebagaimana sebagian orang kafir lain memusuhi. Bukan mereka memutuskan hubungan diplomatik sebagaimana Bolivia, Colombia, Ecuador. Ni beberapa buah negara Afrika, South Africa. Dan yang terbaru iaitu Chad. Chad, satu negara di Afrika. Negara kecil je Chad. Atau Chad. Putuskan hubungan. Jadi ucapkan tahniah oleh Hamas, kan putuskan, tunjuk solidariti kan ini berkaitan kemanusiaan. Bahkan kadang-kala kita melihat negara-negara bukan Islam lebih tegas. Dengan memanggil duta. Memutuskan hubungan diplomatik sebagaimana Bolivia. Putuskan terus, tak nak berhubung. Dan sebagian mereka letak jawatan di PBB. Di sini kita kena tahu bahawa ada kalangan bukan Islam yang simpati. Takkanlah muamalah kita dengan mereka sama. Tidak akan sama. Bahkan mereka sama-sama memperjuangkan, buat demonstrasi, buat kutipan derma, keluarkan derma. Maka ini semua menunjukkan bahawa apa yang Allah sebut dalam Quran ini, golongan kafir ini ada dua golongan. Dan kita kena tahu memperlakukan mereka berdasarkan pada nafs dan wakil. Lepas tu ulama buat satu kajian iaitu muamalatul muslimin li ghairihim bainan nafsi wal waqi'. Muamalah orang Islam dengan bukan Islam berdasarkan nas dan realiti juga. Nas sebagai satu panduan. Tapi realiti juga kita akan lihat. Realiti mereka. Kalau mereka tidak memusuhi, bahkan sebahagian mereka, ni ada seorang doktor Amerika masih bertugas di Hospital Gaza. Masih bertugas. Lalu dalam interview tanya, awak tak takut kena bom? Kata saya ada ni saudara orang Palestin juga. Dia cuma nasihat saya, jangan takut, jauh sikit daripada tingkap. Itu je, selamat. Macam tu je. Jadi saya pun ikutlah benda tu, saya rasa selamat. Jauh daripada tingkap. Dan selalu buka mulut supaya bunyi bom tidak tertutup telinga. Buka mulut. Macam kita naik kapal terbang, tekanan kan kita buka mulut. Supaya bilang. Saya ikut panduan tu dua je. Saya rasa saya selamat sampai sekarang. Walau dia bukan Islam. Duduk di situ, jangan cerita bukan gaji mahal. Ceritanya nyawa hilang. Tapi kalangan mereka ada. Oleh sebab itu Allah menyuruh kita, kalangan mereka tidak memerangi Islam. Antabarruhum. Sebab itu datang sekelompok padri daripada Najran. Berdebat dengan Nabi SAW. Tiba-tiba waktu mereka nak sembahyang, lalu mereka pun nak keluar daripada masjid Nabi. Mereka debat di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW berkata, tak payah keluar, solat di sini. Nabi mengizinkan rombongan daripada Najran, iaitu padri-padri, untuk menunaikan sembahyang mereka di Masjid Nabawi. Ini disebut oleh Imam Ibn Ishaq dan kitab Sirah Ibn Ishaq. Untuk menunjukkan bagaimana kelonggaran. Sebagaimana juga berlaku bila Khulafa Ar-Rasyidun menekankan hubungan yang penting antara orang-orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam supaya husnul muasyarah, memperelokkan hubungan dengan mereka. Umar Al-Khattab tulis satu surat. Tulis satu surat sebagai panduan pada Gabna-Gabna Islam. Pemerintah Islam dengan berkata, "Hadza ma a'ta Abdullah Umar Amirul Mukminin." Amirul Mukminin. Ini apa yang telah ditentukan oleh hamba Allah bernama Umar, pemimpin orang Islam. Dengar surat ni, kata Umar Al-Khattab. Ahla Ilyad minal aman, iaitu penduduk Ilyad, penduduk orang-orang yang bukan Islam ini. Minal aman, diberikan keamanan. A'tahum amanan, diberikan kepada mereka keamanan untuk diri mereka, li anfusihim wa amwalihim, untuk diri mereka, harta benda mereka, wa kana ishim, gereja-gereja mereka, wa sulbanihim, dan salib-salib mereka. Kata Umar Khattab, ini hamba Allah bernama Umar Amirul Mukminin memberi keamanan kepada orang-orang kafir yang mendiami Ilyad untuk diri mereka, nyawa mereka, harta benda mereka, bahkan gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, wasairan millatiha, dan apa sahaja yang bersangkutan dengan agama mereka. La tuskan kana isuhum, jangan didiami gereja-gereja mereka, yang jangan dikacau. Gereja mereka biar mereka buat ucapan mereka. Wala tuhdam, jangan diruntuhkan gereja mereka. Wala yuntaqas minha, jangan dihina gereja-gereja mereka. Wala min hiyaziha, dan juga halaman gereja mereka. Wala min salibiha, dan juga salib-salib mereka. Wala min syai'in min amwalihim, dan juga sebarang bentuk pemilikan harta mereka. Wala yakrahuna ala dinihim, jangan tunjukkan kebencian pada agama mereka. Wala yudaru ahadun minhum, jangan disakiti salah seorang pun daripada mereka.
Ini surah Umar Khattab. Yang melarang umat Islam daripada kacau gereja. Ataupun halaman gereja. Atau harta benda gereja. Jangan kacau. Bahkan satu hari Umar Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana dia mengarahkan bala tentera Islam dalam memerangi golongan murtad. Golongan murtad. Maka Abu Bakar berkata, satamurruna ala qaumin fis sawami' ruhbanan yaz'umuna annahum tarahabu fillah fada'uhum wala tahdimu buyu sawami'ahum. Maksudnya, kamu akan lalu orang-orang yang duduk dalam gereja-gereja mereka sedang beribadat, mendakwa mereka dekat dengan Tuhan. Maka jangan kamu kacau mereka. Biarkan mereka. Di dalam gereja-gereja mereka, biarkan mereka. Jangan usik. Sebab itu kata Imam Malik bin Anas, ketika mana bumi Rom dibuka oleh umat Islam, apa kata orang-orang Kristian? Kata Imam Malik, balagani anna an-nasara kanu bisyam kanu idza ra'u fatihina minal muslimin qalu wallahi la haula'i khairun minal hawariyin fima balagana. Kata orang-orang Kristian Syam, bila mana umat Islam membuka bumi Syam, bumi Aleppo yang dikuasai oleh Romawi, dibuka oleh umat Islam dan jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Lalu apa kata orang-orang Kristian? Sesungguhnya orang Islam yang membuka negara kami lebih baik daripada Hawariyin, iaitu teman-teman yang menemani Nabi Isa. Mereka ni jauh lebih baik. Maksudnya Kristian ni, tuan-tuan tahu orang yang dekat dengan Nabi Isa namanya Hawariyun. Hawariyun teman-teman Nabi Isa seramai 12 orang. Qala al-Hawariyun, berkata golongan Hawariyun, iaitu pengikut setia Nabi Isa yang berpegang teguh. Kata orang-orang Kristian Syam, sahabat-sahabat yang membuka kota Rom, yang membuka kota Syam, yang mengambil Baitul Maqdis, kami dapati mereka ini jauh lebih baik daripada Hawariyun itu sendiri. Lihat bagaimana muamalah orang Islam. Sehingga kita perhatikan bagaimana Umar Khattab memanggil kembali, macam saya sebut semalam, memanggil kembali penduduk Yahudi yang dihalau pada zaman Romawi untuk kembali mendiami Baitul Maqdis dan melakukan ibadat mereka. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membenarkan gereja membunyikan loceng-loceng mereka. Dan demikian juga ma'bad atau dipanggil tempat sinagog, tempat penyembahan orang-orang Yahudi, dibenarkan membunyikan loceng-loceng mereka ataupun suara buk mereka. Suara kalau Yahudi dia pakai buk, maksudnya dia pakai macam trompet tu. Kalau Kristian mereka pakai loceng. Tuan-tuan tengok dalam tiup agama ini, dia ada satu bentuk macam tanduk tu, dia akan tiup selalu. Dalam perang ke dalam apa, itu cara agama mereka. Mereka memanggil orang untuk datang dengan cara demikian. Maka Salahuddin membenarkan. Kan itu waktu Salahuddin memerintah, 3 kelompok agama ada. Dan mereka diberi kebebasan, Kristiannya, Yahudi dan Islam. Tiada sengketa antara mereka. Tak gaduh. Walau ketika Romawi memerintah, hanya Kristian yang ke depan. Ketika Yahudi memerintah, Yahudi ke depan. Yang lain semua kena. Datang Islam, semua boleh. Kristian dapat hak dia. Yahudi dapat hak dia. Sebab itu ini diakui sendiri oleh rabai-rabai daripada Yahudi yang menyatakan, kami tidak pernah merasa senang dalam kehidupan kami, mereka bila kami berada di bawah pemerintahan negara Islam. Bahkan sepanjang kami duduk dalam kerajaan Uthmaniyah, kami merasakan nilai keadilannya. Pada zaman kerajaan Uthmaniyah. Mereka di waktu Eropah menolak. Waktu Eropah menolak Yahudi mendiami Eropah. Kerana takut kebencian Nazi itu yang merebak. Lalu apa mereka buat? Ini Britain cuba cari satu negara. Dan mereka ingin pulang atau mereka ingin menduduki bumi Palestin. Kerana mereka tahu itu kejiranan yang paling baik. Dan mereka datang ke Palestin. Daripada tahun 47. Sebelum itu lagi. Dengan kapal-kapal besar. Dibawa. Ingin beri kaya, ambil negara ni. Dan buat perjanjian Palestin separuh dan Yahudi dapat sebahagian. Buat perjanjian Balfour. Bersetuju. Walaupun ketika itu umat Islam sebahagian besar menentangnya. Tetapi mereka tidak menganiaya, mereka datang. Sehingga Yahudi yang datang daripada tahun 1947, mereka buat satu skuad tentera. Kerana sebahagian mereka ada pengalaman perang. Untuk mereka mengambil satu persatu kampung-kampung Islam. Satu-satu. Sehingga mereka mempercepatkan pemilikan ataupun mengambil hak yang Britain janjikan. Dengan membunuh pegawai-pegawai besar Inggeris. Lalu mereka mengisytiharkannya secara rasmi pada tahun 48.
Lalu mereka dalam sepanjang itu terus mengambil satu persatu kampung orang Islam. Diambil. Sehinggalah ke puncaknya pada tahun 67. Sehingga buat lalu sekali lagi perjanjian pembahagian sempadan baru. PBB setuju, okey kita buat sempadan baru. Lalu mereka kacau lagi. Maka perang lagi tahun 70. Ambil lagi. Lalu mereka perang lagi sampai tahun 73. Dan sebahagian mereka ambil, Lubnan mereka ambil. Bukit Golan, Syria mereka ambil. Selatan Lubnan mereka ambil sikit. Mesir mereka ambil satu kawasan, nama Ilya. Yang hari ini menjadi pusat penghijrahan Yahudi ke tempat tersebut dianggap paling selamat kerana berdekatan dengan Jordan dan Mesir. Sebab bila mereka nak perang dengan Hamas, lalu tempat-tempat yang mereka rasa terancam, mereka pindahkan di kawasan pelancongan yang dianggap paling cantik di negara haram Israel ini, itu Ilya. Yang dijajah daripada Mesir. Daripada Mesir. Dan sebagian kata itu daripada Palestin. Sehingga berlaku pemetaan baru yang akhirnya mengatakan ia daripada bumi Palestin. Maka dengan cepat lagi mereka ambil. Kawasan Ilya yang mereka bangunkan tahun 1957. Dibangunkan sampai sekarang. Menjadi tempat hari ini Yahudi yang panggil muhajjab yang dihijrahkan kerana perang ke tempat tersebut yang dianggap lebih jauh sikit daripada kawasan konflik. Kita lihat Islam bagaimana meraihkan mereka datang. Kalaulah Islam ni bukan meraihkan mereka datang, waktu mereka turun lagi dah dibunuh. Waktu Eropah semua buang Yahudi. Semua takut Yahudi. Takut terjebak dengan kesan-kesan kejahatan dan kebencian Jerman. Dan Eropah, sebagian besar Eropah benci. Maka Britain cuba jaga. Dan letak di negara Islam. Kenapa negara Islam sifat mereka meraihkan siapa yang datang? Atau kita Malaysia tuan-tuan. Inggeris bawa India, Inggeris bawa China. Bagaimana Islam meraihkan? Sehingga diterima jus soli. Mensyarat kepada kemerdekaan. Terima. Dengan tolak langsung sebahagian pemimpin Islam. Walau yang tak setuju, tak usik apa-apa pun. Cuma kata tak setuju. Sehingga mereka menjadi warga tetap negara. Itu sikap orang Islam. Sikap orang Islam. Sebab itu orang kafir tahu orang negara-negara Islam boleh terima orang luar. Boleh terima. Walaupun mereka kata benci dengan mulut, mereka terdisiplin dengan hukum hakam untuk tidak menyakiti sesiapa. Kita kalau benci, kita tak boleh pukul orang apa semua. Tak boleh. Benci macam mana tak boleh pukul orang. Tak boleh curi barang dia. Itu dia larang. Dia tak macam orang kafir, dia benci, dia curi barang, dia ambil semua. Atau sama-sama dia pun dicuri. Ini bila satu report yang mereka buat terbaru. Ini wilayah perkampungan dipanggil Ghilaf Gaza. Semenanjung Gaza yang mereka pindahkan di 50 kampung, dipindahkan. Kerana dalam peperangan ni. Jadi tentera-tentera yang masuk kawasan jalur Gaza, rompak rumah geng sendiri. Pecah masuk rumah-rumah yang ditinggalkan. Ambil barang-barang berharga. Lalu Yahudi yang duduk perkampungan jalur Gaza buat report. Polis kata kita tak boleh buat apa-apa sebab itu dah dianggap kawasan tertutup peperangan. Mereka report ke jenderal. Hari ini diwar-war, diviralkan dalam surat khabar Ibri ataupun Hebrew. Tentang kejahatan tentera mereka yang pecah masuk rumah yang ditinggalkan oleh Yahudi. Untuk ambil barang berharga. Curi. Dah watak mereka macam tu. Tanah orang dicuri, barang orang betul lagi. Memang kaki curi. Mereka dah memang zaman-zaman mencuri. Maka ini kita katakan tidak aman mereka sesama mereka. Atau orang Islam. Contoh kita kalau kita sebut benci orang Islam, tak ada pun orang Islam menghalalkan curi barang orang kafir. Tak ada. Tetap kita kata berdosa curi barang orang. Jangan ambil. Tak bayar hutang pun kata berdosa. Hutang orang kafir pun kena bayar hutang. Hutang Yahudi pun kena bayar. Sebab macam tu Islam jaga peraturan dan juga saya katakan asas kali mana pun kita benci orang. Dia tidak mengizinkan kita memukulnya, jauh membunuhnya. Dalam hadis Nabi kata apa? Man zalama mu'ahadan aw intaqasahu haqqahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Siapa yang menzalimi orang bukan Islam? Siapa yang menzalimi orang bukan Islam yang tidak musuh Islam? Dia panggil mu'ahad. Siapa yang menzalimi mereka? Ataupun mengambil hak mereka? Ataupun membebankan mereka luar kemampuan mereka? Atau mengambil sesuatu daripada mereka? Dan tidak direlai oleh mereka, aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat kelak. Sebab Rasulullah cakap macam tu. Sampai kita mana-mana orang Islam yang mengambil hak orang bukan Islam. Tanpa kerelaan mereka.
atau membebankan mereka dengan apa yang mereka tak mampu, aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan, bila Hajjaj Yusuf Saqafi, dia menaikkan kadar jizyah kepada orang bukan Islam, sehingga membebankan. Lalu salah seorang pegawai Hajjaj menyuruh orang kafir yang kena bayar jizyah untuk berkhidmat sebagai tukang kebun dan sebagainya. Satu hari, seseorang tabi'in terkenal bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair tengok ada orang kafir diheret oleh pegawai Hajjaj. Maka dia kata, kenapa awak heret dia? Oh, ditugaskan oleh ketua polis waktu itu untuk jadi tukang kebun sekejap, bersih. Lalu ditanya kepada bukan Islam ini, apakah kamu membayar jizyah? Dia kata, ya, saya bayar jizyah. Maka dia pun pegang tali yang diikat pada orang kafir tersebut. Dan dia menariknya. Berlaku tarik-menarik antara polis tu dengan Sa'id bin Jubair, seorang ulama. Dia sudah bayar jizyah, kamu jangan zalimi dia. Bila dia bayar jizyah, tak ada orang boleh menzalimi dia. Akhir berlaku tarik-menarik. Lalu orang ramai kenal Sa'id bin Jubair, seorang ulama. Mereka menyembelahi Sa'id, lalu tarik tali. Sehingga akhirnya polis tu tak boleh buat apa. Dan mengadu kepada pegawai polis besar untuk mengambil tindakan pada Sa'id bin Jubair. Menangkap. Tapi dia tetap berpegang kepada membela hak bukan Islam. Sebab ini hak mereka. Dah bayar jizyah, kenapa kamu nak bebankan lagi dengan kerja? Sebab orang bukan Islam bila dia bayar jizyah, maka tak boleh lagi diusik dia. Tak boleh suruh dia berperang sebab dah bayar jizyah. Bahkan kalau sekiranya orang Islam tak mampu menjaga orang bukan Islam dalam peperangan, atau orang Islam berperang menyokong orang Islam, maka tidak perlu dikenakan jizyah. Bahkan dalam sirah yang mulia diriwayatkan pada ketika mana Umar Al-Khattab melihat seorang tua kafir bertongkat mencari rezeki. Lalu kata Umar, kamu buat apa, pakcik? Cari duit lah, bayar jizyah. Lalu kata Umar Al-Khattab, kamu dah tua, bayar jizyah buat apa? Kamu dah tak mampu. Bahkan Umar Al-Khattab tarik orang tua ni, pergi ke rumah dia dan beri apa yang ada di rumah Umar Al-Khattab. Ambil ni. Tak payah pergi cari-cari rezeki. Nama kamu digugurkan. Tidak dibebankan kerana tak mampu. Umar bin Abdul Aziz memberi satu arahan kepada pegawai-pegawainya. Unzur man qablaka min ahli dhimmah qad kabura sinnuhu wa dha'ufat quwwatuhu wa wallat anhu al-makasibu. Kata Umar bin Abdul Aziz, lihat mana-mana orang bukan Islam yang sudah tua umurnya atau lemah kekuatannya atau sudah hilang punca pendapatannya, maka kita Baitul Muslimin akan menanggung dia. Mana-mana orang bukan Islam dah tua atau dia sakit atau tak ada kerja, wallat anhu makasib, tak ada kerja, tak dapat hasilnya, maka atas kita Baitul Muslimin yang akan tanggung dia. Jadi tanggung. So, kalau kita lihat dalam safahat ataupun dalam keadilan sejarah umat Islam, bagaimana orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam mendapat keadilan yang berada dalam zaman keemasan mereka. Tanpa mereka diusik apapun hak mereka. Tanpa mereka dianiaya hak mereka. Diberi kebebasan. Sebab tu waktu itu orang-orang bukan Islam cukup dekat dengan Islam. Dan punca kenapa Islam tersebar dengan begitu cepat. Jadi Islam tak tersebar dengan paksaan. Melainkan dengan akhlak-akhlak mulia orang-orang Islam. Kerana akhlak-akhlak mulia tadilah menyebabkan mereka ini memeluk Islam. Bukan dalam Al-Quran bila Allah menyebut wajadilhum billatihi ahsan. Berdebatlah dengan ahli kitab dengan cara yang terbaik. Bi ahsan dengan cara baik. Tak apa maki, tak apa membodohkan mereka. Cakap berhujah untuk mereka melihat kebenaran. Bahkan bila Islam membenarkan berkahwin dengan ahli kitab. Dalam Quran sebut wal muhsanatu minal ladzina utul kitab hilul lakum. Bahkan Islam membenarkan orang Islam makan sembelihan ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum. Dan makanan, yakni sembelihan orang-orang ahli kitab halal bagi kamu. Halal. Ini kalau mana-mana ahli kitab, Kristian atau Yahudi, menyembelih yang mereka panggil korset ataupun mereka panggil sembelihan cara Yahudi ini atau cara Kristian, dia benarkan. Tetapi kenapa Islam benarkan makan? Hatta mengahwini wanita-wanita yang baik di kalangan mereka. Boleh Islam berkahwin. Walaupun setengah pandangan seperti pandangan Abdullah bin Umar berkata makruh kalau ditinggalkan wanita muslimah. Jadi kalau wanita muslimah pun banyak lagi tak kahwin, maka dahulukan wanita muslimah.
Tetapi kalau kita lihat orang Islam yang berada di negara-negara yang mana-mana mereka mungkin berhijrah di tempat tersebut. Biasa orang Islam bila mereka berhijrah, yang berhijrahnya lelaki, perempuan tak ikut. Maka di situ mereka akan jumpa perempuan-perempuan ahli kitab yang baik, yang mencari suami yang baik. Maka dibenarkan berkahwin. Dan itu yang saya pernah sebut banyak kali. Bagaimana perkahwinan umat Islam daripada Algeria, daripada Libya dan beberapa buah negara Arab yang berkahwin dengan wanita-wanita Itali. Sehingga gereja melarang berbuat demikian kerana ini punca sebab di Itali umat Islam ada lebih kurang 1 juta orang. Yang paling menakutkan bila umat Islam itu adalah berbangsa Itali asal. Kerana perkahwinan tadi. Mewujudkan umat Islam di kalangan bangsa Itali sendiri. Bukan lagi bangsa migran yang datang daripada daripada Algeria, daripada Libya, daripada Tunisia, negara-negara dianggap sebagai negara yang bermigrasi. Tapi daripada warga mereka sendiri. Wanita tuling Itali daripada anak tuling Itali. Maka ini memberi kesan yang besar. Kalau tidak, mereka dahulu orang kafir selalu menghalau. Balik negeri masing-masing. Balik negeri masing-masing. Hari ini mereka tak boleh kata balik sebab itu warga Itali. Itu warga Perancis. Itu warga Britain. Itu warga Amerika asal. Nak balik ke mana? Saya orang Amerika dan saya Islam. Dan ini kesan bagaimana muamalah orang Islam yang menjadi punca penyebaran Islam. Kan itu saya kata kalau kita baca banyak lagi tentang bagaimana baiknya muamalah orang Islam dengan bukan Islam. Tapi kita dah sebut syaratnya. Kepada mana-mana bukan Islam yang tidak memusuhi. Baik itu dalam masa antabarruhum dan dalam ayat wa tuqsitu ilaihim dan berlaku adil pada mereka. Satu ketika ada seorang mengadu pada Umar bin Abdul Aziz. Anak kepada khalifah bernama Abbas bin Abdul Malik bin Marwan. Ni powernya anak khalifah dulu. Abdul Malik ni khalifah besar. Ayah mertua pada Umar bin Abdul Aziz. Abbas telah mengambil tanah ahli kitab. Dia telah mengambil tanah orang Kristian. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, apakah kamu nak adu apa-apa? Ada wahai Amirul Mukminin. Salah seorang daripada orang kamu mengambil tanah aku. Namanya Abbas bin Abdul Malik bin Marwan. Lalu Umar bin Abdul Aziz kata, lihat kes ni. Tengok kes ni. Cek, betul tak betul? Betul. Maka Umar bin Abdul Aziz panggil Abbas. Pulangkan tanah dia. Tak ada hak kamu nak ambil tanah dia. Walau Abbas tu pembesar. Dan ini pula orang bukan Islam. Tapi ini cerita hak. Ini dipanggil wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil. Dan cerita yang masyhur. Waktu mana baju besi Ali bin Abi Talib jatuh dan diambil oleh seorang bukan Islam. Bila Sayyidina Ali bergegas dalam persiapan perangnya, tiba-tiba baju besinya jatuh daripada kudanya. Lalu orang kafir itu pun ambil baju besi dia. Baju besi ni benda bernilai. Ambil. Lalu Sayyidina Ali tiba-tiba mendapati baju besi itu di tangan orang ni. Lalu dia kata, ini baju besi saya. Lalu dia kata, wahai Amirul Mukminin, apa bukti ni baju besi? Baju besi awak. Kalau ikut kaedah, baju besi yang ada di tangan saya, itu hak saya. Kalau seorang tu pegang satu benda, maka itu hak dia. Orang yang tak pegang benda tu, kalau kata ini hak dia, dia kena buktikan. Bukan yang pegang tu kena buktikan. Kerana itu kaedah Islam. Misalnya saya yang pegang, misalnya buku ni saya pegang atau duit ni saya pegang. Ini duit saya. Kalau ada kata duit yang ustaz pegang tu duit saya, buktikan. Dia tak ada kata ustaz yang buktikan tu duit saya, duit ustaz. Apa pula nak buktikan dia ada tangan saya, mana duit saya? Awak yang kata duit ni sebagai duit awak, awak kena buktikan. Awak ingat nombor siri ke? Benda yang menjadi tanda-tanda yang mungkin awak boleh benarkan. Bila Sayyidina Ali kata pada lelaki ini, baju besi tu baju besi saya. Kata lelaki ni baju besi ni tangan saya. Kalau Amirul Mukminin kata ini baju besi, Amirul Mukminin tak buktikan. Lalu Sayyidina Ali angkat ke mahkamah. Waktu dia menjadi Amirul Mukminin. Dan qadinya bernama Qadi Shuraih. Qadi Shuraih yang dilantik sejak zaman Umar Al-Khattab. Qadi Shuraih. Lalu Qadi Shuraih pun datang sebagai hakim. Lalu tanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, apa buktimu? Buktiku ialah anakku, Hasan dan Husain. Dia kenal ini baju besi aku. Ialah, anak kenal lah, ayah pakai selalu. Lalu kata Qadi Shuraih, anak tidak boleh jadi saksi bagi ayahnya. Dalam keadaan Islam, anak tak jadi saksi. Kerana ada tohmahan, anak mesti menyokong ayah. Tohmahan.
Maka dia tak akan menjadi saksi yang kuat. Terutama dalam bab harta dan sebagainya. Lalu kata Sayyidina Ali, Masya Allah, Subhanallah. Ini kan dua pemuda syurga. Huma syababa ahli jannah. Ini ketua pemuda syurga. Walau ketua pemuda syurga. Pada persaksian bukan cerita ahli syurga tak ahli syurga. Imam Kafir pun dia asas kepada pengadilan tu. Maka tidak diterima penyaksian Sayyidina Ali. Maka kekal pada hukum dipanggil hukum asal. Hukum asal bahawa baju besi itu milik lelaki tersebut. Akhirnya lelaki ini berkata, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya tahu ini baju besi tuan. Tapi saya ingin menguji sistem keadilan Islam. Kerana saya ini orang Yahudi yang memang menjadi kebencian kebanyakan orang Islam. Dan bertembung pula dengan pemimpin Islam. Saya nak tengok sejauh mana saya dapat keadilan. Maka saya menyaksikan hari ini tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Lalu kata Sayyidina Ali, baju besi itu aku hadiah untuk kamu. Hadiah masuk Islam, ambil lah. Tak payah. Tuan-tuan lihat, itu dipanggil antabarru. Itu yang disebut oleh Allah. Wa tuqsitu ilaihim. Berlaku adil. Artinya hatta bukan Islam. Mereka berhak mendapat keadilan dalam sistem Islam. Bukan maksud bila berlaku pengadilan Islam bukan Islam, okey Islam menang automatik. Tidak begitu. Kebenaran. Kalau kebenaran itu milik sesiapa pun dia benarkan. Bab harta ke, bab isu-isu yang lain-lain. Dan ini asas dalam Islam. Islam bukan mewujudkan umat yang melakukan jenayah lalu mengizinkan jenayah dilakukan pada orang lain. Sebagaimana Yahudi buat. Yahudi membenarkan jenayah kepada umat lain. Tapi pada umat Yahudi ini tak boleh. Lepas tu bila satu juruacara tanya, kenapa awak bung hospital, awak bung sekian-sekian, bangunan-bangunan kediaman? Dia kata sebab ada orang Hamas dalam tu. Sebab tu kita bung. Habis kan ada civilian, orang Madani, tak kira sebab ada Hamas. Baik, kalau orang Hamas ni dia masuk ke Israel dan diduduk di sekolah kat Israel, penempatan kat Israel, adakah awak bung bangunan tu? Oh, saya tak bung lah. Kenapa awak tak bung? Kan ada orang Hamas dalam tu. Bung lah. Oh, sebab nyawa orang Israel. Berarti nyawa Israel lebih berarti pada nyawa orang Palestin. Betul. Cukup, saya dah faham apa maksud awak. Dia benar-benar dia nak memusnahkan orang Palestin. Bukan cerita nak Hamas. Artinya dia kata kalau kita bung hospital, kita bung ambulans, kita bung bangunan sakanian tempat dia sebab ada tentera Hamas dalam tu. Walaupun ada civilian orang tak kira kanak-kanak dan sebagainya. Sebab ada orang Hamas. Tapi yang juru cakap ataupun juru acara tu kafir. Dia kata kalau tentera Hamas ni tiba-tiba dia bersembunyi di hospital orang-orang Israel. Dia sembunyi di tempat penginapan Israel. Apakah kamu akan bung juga? Tak bung lah sebab menjaga nyawa orang Israel. Orang-orang. Kita lihat bagaimana hujah dia melihat nyawa orang lain murah. Kalau nyawa orang lain dia akan bunuh semua. Itu dia punya menteri kebudayaan dia yang tadi mencadangkan supaya gunakan bom nuklear je, bom Gaza. Kita lihat dia punya jahat. Dicadangkan. Sehingga dia punya tasrih kenyataan ini menggemparkan dunia. Betapa mereka punya nawaitu niat yang begitu jahat. Memang niat nak guna bom atom terus kat Gaza tu. Selesai masalah. Sebab mereka takut perang yang panjang. Yang melibatkan ekonomi yang buruk. Kerana beratus ribu hilang pekerjaan di Israel. Beratus ribu. Sebahagian syarikat tak mampu nak bayar gaji sepenuh masa yang dikerah jadi tentera. Mereka hanya mampu bayar separuh. Dan sebahagiannya terus tak mampu bayar apa-apa dan syarikat itu tutup. Kerana kerahan tenaga tentera. Sehingga ekonominya makin teruk, memburuk. Semua ekonomi sektor-sektornya memburuk. Ekonomi dia. Jadi tuan-tuan mereka cadangkan bom atom je sebiji. Akhirnya orang pun tanya. Tanya ni. Dia negara kafir orang panggil setan Yahu. Setan Yahu. Orang tanya. Dia kata itu tak ada mengena dengan kita punya kabinet perang. Tanya pula ni, itu bukan ahli perang. Mereka kalangan mereka yang kita katakan sedar, ini statement yang membahayakan. Yang sepatutnya kena pecat dah menteri ni. Statement bahaya. Menunjukkan kebencian dia, bukan cerita dia nak lawan Hamas. Tapi dia membenci seluruh orang Palestin. Bahkan kenyataan yang sebelum tu dia kata, kita patut halau keluar siapa pun yang angkat bendera Palestin. Yang angkat bendera Palestin, kita halau je keluar. Artinya, mereka duk kata orang lain nak hapuskan mereka di bumi Palestin. Sebenarnya mereka yang nak hapuskan semua orang Palestin di bumi Palestin. Ini kejahatan orang kafir. Itu kita kata sikap berbeza.
Sikap berbeza orang Islam. Tuan-tuan, orang Islam kalaupun nak ambil balik negara Palestin, bukan memberi maksud menghalau Yahudi keluar. Kamu duduk, tapi ini negara kami. Tetapi Yahudi bila berkata kami nak ambil negara Palestin memberi maksud, kami akan halau, kamu semua keluar. Dan kami akan duduk sini. Orang Palestin bila mereka berkata orang Islam, kami nak ambil Palestin, kamu curi. Bukan bermaksud kami nak halau kamu. Kamu duduk sebagai warga atau sebagai penduduk, bukan sebagai pemilik. Tapi mereka nak halau sekali. Bukan sekadar nak ambil negara Palestin. Nak halau keluar semua. Biar semua duduk itu cuma Yahudi. Dan mereka akan mulakan pula pembesaran negara yang bermula daripada Lebanon. Kemudian mereka arah ke Jordan. Kemudian Mesir. Kemudian mereka akan naik sampailah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mereka berjanji mereka akan pulang ke Madinah. Itu dalam sumpah mereka. Kembali ke Madinah. Tentu itu strategi yang disebut sebagai Masyru'atul Kubra Lis-Sahyuniyah. Iaitu projek mega, projek besar Yahudi. Atau disebut protokol Yahudi. Ini yang mereka rancangkan. Satu projek besar untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Ini cerita macam mana beza muamalah orang kafir orang Islam dan orang Islam orang kafir. Yang saya katakan kalau kita baca bagaimana Islam memberikan suatu zaman keemasan kepada bukan Islam. Dalam semua hal. Diberikan kebebasan mereka dan berniaga. Kebebasan mereka dalam beraktivitas, bersosial dalam masyarakat. Mempraktikkan agama. Membunyikan loceng-loceng gereja mereka. Semua benda ini tercatat dan kukuh dalam catatan-catatan Islam. Kalau kita baca kitab Ahli Zimmah. Dan satu lagi kitab namanya Syurut Al-Umariyah. Syarat-syarat Umar. Kepada orang bukan Islam. Untuk menunjukkan bagaimana hak-hak yang mereka perolehi. Dalam semua aspek kehidupan mereka. Bahkan kita dah ajar, diberitahu tuan-tuan, bila sebut kena bayar jizyah, yang mereka cuba manipulate makna jizyah. Jizyah hanya dikenakan kepada lelaki yang balik yang bekerja. Bukan pada perempuan, kanak-kanak atau orang tua. Jizyah satu bayaran kepada lelaki yang balik, yang boleh berusaha, yang boleh bekerja. Kalau mereka cacat dan sebagainya, mereka dikecualikan daripada jizyah. Dan jizyah itu mengambil kira kaya ataupun miskin yang dibayar. Jizyah bukan kepada semua. Bukan perempuan pun kena bayar, orang tua pun kena bayar, orang yang cacat pun kena bayar. Kalau ini manipulate tentang makna jizyah. Jizyah dia ada syarat-syarat dia. Bukan satu bentuk cukai yang zalim, melainkan sebagai satu jaminan kerana mereka sudah tidak terlibat dalam ketenteraan, sebagai jaminan untuk menjaga mereka. Bukan semua negara mengenakan cukai yang sama, cuma nama berbeza. Semua, kita sini pun ada cukai LHDN ni. Kita pun, kalau hari jadi kita, dia ucap selamat hari jadi LHDN. Hati-hati. Itu semua geng-geng bagi cukai takut tu. Ucapan selamat hari jadi daripada LHDN. Daripada suami dia tak dapat, daripada LHDN dia dapat. Maknanya tak lama kena bayar cukai lagi. Semua negara perkenalkan cukai untuk tanggungjawab warga negara dia. Maka Islam, dia tak ada LHDN. Maka dia ada cukai seumpama itu sebagai satu tanggungjawab warga negara. Kerana orang Islam ada cukai yang bersifat zakat. Yang kita tahu bagaimana pengurusannya. Orang bukan Islam, mereka tak dikenakan zakat. Maka bayaran pada jizyah. Dengan kadar yang munasabah. Kemampuan. Dan sejarah dah tunjukkan berapa kadar jizyah yang diambil oleh Umar Al-Khattab. Membezakan golongan yang kaya dan golongan yang sederhana. Secara tahunan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.